guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini dia kenyataan terkini daripada Menteri Besar Kelantan yang memperingatkan ya daripada calon kerajaan perpaduan UMNO Barisan Nasional supaya tidak menyalahgunakan aset kerajaan untuk tujuan berkempen. Walau bagaimanapun sahabat semua, kita juga sebagai rakyat memberikan peringatan kepada Kelantan khususnya. Ya, karena wakil ini adalah wakil daripada Perikatan Nasional PAS, supaya juga ya tidak menggunakan aset kerajaan Kelantan untuk tujuan berkempen semata-mata. Itu dia, kalau mereka katakan mau menggesa supaya calon kerajaan perpaduan tidak menggunakan aset kerajaan persekutuan, kita juga menggesa supaya kerajaan Kelantan tidak menggunakan aset kerajaan Kelantan untuk tujuan politik. Jadi sahabat semua, saya ingin kongsikan kenyataan daripada Menteri Besar ini. Katanya jangan salah guna aset kerajaan untuk berkempen. Itu antara kenyataan daripada Menteri Besar ini, yaitu Nasaruddin Daud berkata pertemuan dalam satu pilihan raya biarlah hanya melibatkan jentera antara parti bertanding. Jadi dia mengingatkan Barisan Nasional supaya tidak menyalahgunakan aset ataupun jentera kerajaan semasa berkempen untuk calon mereka dalam pilihan raya kecil di negeri. Nasruddin juga berkata dalam pertemuan dalam satu pilihan raya itu adalah hanya melibatkan jentera antara parti bertanding. Katanya lagi sebab yang bertanding itu parti lawan parti, bukan parti lawan kerajaan. Kita nak keadilan jadi aset yang tidak sepatutnya digunakan, katanya kepada wartawan. Katanya lagi kerajaan Kelantan juga mengarahkan supaya semua jentera Kelantan tidak digunakan untuk berkempen di negeri. Jadi kita tengok, kita lihat, kita tunggu sahabat semua, adakah benar seperti apa yang dia katakan ini. Jadi saya pun guna kenderaan sendiri. Saya sudah arah semua esko tak boleh guna kenderaan kerajaan untuk berkempen. Perlu guna kenderaan sendiri semasa berkempen, katanya. Sebelum ini terdapat dakwaan beberapa aset kerajaan digunakan BN untuk berkempen, termasuk menjadikan Dewan Teratai Pos Tohoi sebagai bilik gerakan dan penggunaan kenderaan milik Jabatan Kemajuan Orang Asli. PRK Dun Negeri diadakan berikutan kekosongan ya. Luar jangka selepas penyandangnya Muhammad Azizi diisytiharkan hilang kalian daripada Parti Bersatu 13 Jun yang lalu. Walaupun kita tahu sahabat semua, kursi itu Parti Bersatu dan apa yang berlaku ianya menjadi sejarah ya apabila Parti Bersatu diperkudahkan ya oleh Parti PAS ya yang sanggup untuk membenarkan ahlinya sendiri ya untuk keluar parti demi untuk bertanding ataupun menjadi calon ya di dalam kerajaan dalam pilihan raya kecil yang diadakan ini sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan kita. Mereka sanggup melakukan apa sahaja demi kuasa dan juga untuk mengekalkan kursi ini karena takut ya dilihat bagaimana rakyat mungkin akan menolak calon daripada Bersatu di negeri ini. Itu dia. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, menarik juga untuk saya kongsikan perkembangan terkini dari MC ataupun SKMM yang menyatakan mereka telah menyekat lebih 10,000 laman sesawang. Bukan individu ya, tetapi laman sesawang organisasi ataupun yang terlibat dalam berbagai ya perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi kalau kita lihat sekatan itu dilakukan susulan pelanggaran undang-undang dari Januari 2022 hinggalah Ogos lepas. Jadi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKM memaklumkan sejumlah 10.423 laman sesawang telah disekat susulan pelanggaran undang-undang dari 1 Januari 2022 hingga 1 Ogos lepas. Kenyataan SKM hari ini menyebut daripada jumlah itu sebanyak 95.7 laman sesawang yang disekat adalah terdiri daripada 5 kategori utama, yaitu perjudian dalam talian ya sebanyak 4.484 sesawang dan juga diikuti dengan pornografi sebanyak 3.271, pelanggaran hak cipta 1.654, scam atau pelaburan haram sebanyak 316 dan pelacuran 249. Dalam tempoh 5 tahun, jumlah sekatan laman sesawang yang mempunyai kandungan kemudaratan dalam talian tertinggi direkodkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 6.571. Bagaimanapun, jumlah ini menunjukkan tren penurunan harga
hingga Ogos 2024 sebanyak 2.127 kata SKMM. Menurut Suruhanjaya itu juga, sekatan yang dilakukan adalah mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta undang-undang di bawah bidang kuasa agensi penguatkuasaan lain, antaranya Polis, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup serta Suruhanjaya Security. Dalam konteks lebih besar, sekatan laman soal itu turut mengekang jenayah lain seperti pemerdagangan manusia, pengantunan kanak-kanak, penjualan bahan terlarang seperti dada dan jenayah terancang. Jadi bagi memastikan sekatan kekal berkesan dan selari dengan perkembangan teknologi, SKM Komite dia bekerjasama rapat dengan penyedia perkhidmatan tempatan bagi menambah baik serta memperkukuhkan langkah pencegahan dan perlindungan termasuk dalam aspek pengurusan sistem nama domain. Kerjasama SKM dan penyedia perkhidmatan dapat memastikan persetaraan talian yang seterusnya menjamin keselamatan segenap lapisan pengguna, katanya lagi. Usaha itu selaras dengan 10 matlamat dasar kebangsaan di bawah Akta SKMM 1998 termasuk menjamin keselamatan maklumat serta kebolehpercayaan dan keutuhan rangkaian. Menurut SKMM, usaha itu juga memerlukan pendekatan holistik keseluruhan negara daripada segenap lapisan masyarakat untuk tidak melangkaui mekanisme perlindungan tersedia yang boleh memberi kesan negatif kepada diri serta keluarga, khususnya remaja dan kanak-kanak. Itu dia sahabat semua perkembangan yang menarik ya, saya kongsikan untuk kita semua hari ini. Yang pertama ya tadi, Menteri Besar Kelantan kononnya memberi peringatan ya kepada UMNO Barisan Nasional supaya tidak menggunakan aset kerajaan untuk berkempen. Namun sebaliknya juga ya, rakyat dan kita sendiri ya, saya sendiri juga mengingatkan Menteri Besar Kelantan ini supaya melakukan perkara yang sama. Walaupun beliau sudah menyatakannya, dan kita juga mencabar ya PAS ini supaya tidak menggunakan isu 3R yang sudah pun dimaklumkan, supaya tidak menyentuh hal-hal bangsa, agama di dalam berkempen, apatah lagi hal raja-raja. Namun sahabat semua, sekarang ini kita sudah mula melihat ya bahwa isu ini sebenarnya sudah pun ditunggang oleh penceramah-penceramah ya kepada kempen-kempen yang dilakukan ataupun dibuat oleh parti PAS di Dun Negeri ini. Mungkin mereka ingat kalau mereka tidak menggunakan isu menfitnah, menunggang bangsa dan agama ini, mereka tidak boleh menang. Hanya mungkin itu yang mereka boleh fikirkan. Sebab kalau bercakap berkaitan dengan sumbangan ya kerajaan PAS di Kelantan untuk rakyat Kelantan, khususnya di Dun Negeri, kita tidak boleh melihat sahabat-sahabat semua. Ya, semuanya hanyalah kepentingan pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Ya, rakyat itu dibelakangkan. Seakan-akan begitulah ya pemerhatian dan juga pandangan saya. Jadi bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.